Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Yusmahani binti Ahmad dari Sekolah Menengah Sains Tun Syed Syekh Shahabuddin, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Saya mengajar mata pelajaran kimia tingkatan 4 dan 5. Saya menggunakan teori konstruktivism, di mana teori ini kita mulakan dengan set induksi. Dalam set induksi, tujuannya adalah untuk menarik minat pelajar kepada topik yang kita akan ajar pada hari ini. Okey, jadi dalam pengajaran saya pada hari ini, saya memasukkan serbuk natrium bikarbonat ke dalam larutan cuka. Kemudian botol tersebut ditutup dengan penutup yang diikat kepada belon. Kemudian belon mengembang. Jadi kita tahu bila belon mengembang tu ada gas yang terhasil. Jadi student bila dia tengok, dia akan jadi teruja. Kenapa tiba-tiba belon mengembang? Dan keadaan ataupun situasi ini menggalakkan pelajar untuk lebih mengkaji apakah fenomena yang berlaku di sebalik tindak balas tersebut, ataupun apakah tindak balas yang menyebabkan terhasilnya gas tersebut. Jadi hari ini kita nak sambung dengan topik kita yang minggu lepas. Minggu lepas kita belajar mengenai peranan air dalam menentukan sifat asid. Betul? Okey. Sebelum cikgu nak bagi tahu apa yang kita akan buat pada hari ini, cikgu nak tunjuk satu benda menarik. Okey? Dalam botol ni cuka. Apa nama lain bagi cuka? Farah. Nama lain bagi cuka ialah asid etanoik, cikgu. Okey, baik. Alright. Kemudian, ini adalah soda bikarbonat. Okey. Amalina, di mana kita akan guna soda bikarbonat ni? Sodium bikarbonat digunakan untuk pembuatan kek, cikgu. Okey, right. Very good. Okey, sekarang ni saya akan masukkan soda bikarbonat ni, right, ke dalam botol ni. Okey. Dan kemudian saya akan tutup dengan penutup yang saya telah letak belon. Okey? You can see the magic here. Tapi apa yang kamu nampak tadi? Apabila saya masukkan soda bikarbonat dengan cuka ni, apa yang terhasil? Gas karbon dioksida terbebas, cikgu. Terima kasih. Sila duduk. Right. Sebenarnya, gas karbon dioksida terhasil bukan sebab react dengan water, tetapi bertindak balas dengan asid. Kerana cuka mengandungi asid apa, Nabila? Asid etanoik, cikgu. Okey, asid etanoik. Jadi, apa hubungan antara eksperimen ni dengan topik yang kita nak belajar hari ini adalah mengenai sifat kimia asid ataupun chemical properties of acid. Okey. Dalam chemical properties of acid ataupun sifat kimia asid, okey, ada 3 jenis tindak balas, iaitu yang pertama, acid react with metal, produce hydrogen gas and salt. Okay. The second one, acid react with metal oxide, produce salt and water. Okay. And the third one, acid react with carbonate metal to produce carbon dioxide, salt and water. Untuk sekarang, kita akan buat 2 eksperimen. Okay. Eksperimen yang pertama, reaction of acid with metal carbonate. Dan eksperimen yang kedua, reaction of acid with metal. Okey? Saya nak eksperimen dijalankan secara berkumpulan. Okey? Ketua kumpulan, sila dapatkan bahan dan radas di sebelah kanan saya. Okey? Right, bergerak sekarang. Right, di sini, okey, cuba lihat prosedur eksperimen, okey. Right, yang pertama, 5 cm3 of dilute hydrochloric acid is poured into the test tube. Okey, boleh faham? The second one, 1 spatula calcium carbonate is added into the acid. Okey, test tube. Sebab test tube tu dah ada acid. Right, kemudian, the gas is released is passed through lime, water. Apa alat yang kita guna? Lokman, apa alat yang kita guna untuk pass the gas into lime water? Asid, cikgu. Asid. Salah. Okey, alat. Asid bukan alat ya. Asid tu bahan.
Okey, Rabiatul, apa alat yang kita guna untuk pass acid into the lime water? Delivery tube, cikgu. Okey, delivery tube. Correct. Okey, delivery tube. So, sekarang ni, semua orang bergerak secara berkumpulan dan jalankan eksperimen ini. Kemudian, catatkan setiap pemerhatian yang kamu nampak. Okey? Right, boleh mula sekarang. Apabila pelajar menjalankan eksperimen, contohnya tindak balas di antara logam dengan asid. Tidak semua pelajar tahu bahawa gas yang terhasil adalah gas hidrogen. Kemungkinan ada pelajar yang menganggap gas yang terhasil adalah gas oksigen. Jadi pentingnya kita menjalankan eksperimen untuk mengesahkan adakah tanggapan mereka itu benar ataupun salah. Jadi dalam eksperimen yang kita jalankan pada hari ini, dibuktikan bahawa tindak balas antara logam dengan asid menghasilkan gas hidrogen dan garam. Okey? Tadi kamu dah buat eksperimen kan? Jadi ke tak jadi? Jadi. Apa bukti mengatakan eksperimen tu jadi? Okey, Izzat, apa pemerhatian yang kamu nampak tadi? Air kapur mengeruh, cikgu. Okey, terima kasih. Right. Fatin, ada lagi sebarang pemerhatian? Ada, cikgu. Kalsium karbonat melarut, cikgu. Okey, terima kasih. Right, jadi itu adalah 2 pemerhatian yang sepatutnya kamu dapat. Ada tak di mana-mana kumpulan yang tak dapat pemerhatian yang macam tu? Semua dapat pemerhatian macam tu, eh? Okey, jadi tahniah, bagi tepukan kat diri sendiri sebab kamu berjaya buktikan bahawa tindak balas antara logam karbonat dengan asid akan menghasilkan gas apa? Karbon dioksida. Okey, karbon dioksida. So, untuk eksperimen yang kedua, kita akan uji tindak balas antara logam dengan asid. Okey. Dora, pada pandangan kamu, adakah hasilnya sama macam tindak balas antara logam karbonat dengan asid? Tidak, cikgu. Okey, apa gas yang akan terhasil? Karbon dioksida, cikgu. Karbon dioksida akan terhasil? Hidrogen, cikgu. Terima kasih, duduk. Right, okey, sekarang ni kita akan buat eksperimen antara asid dengan logam. So, dalam tindak balas ni, kamu akan tengok kita tuang asid dalam test tube lah. Dan kamu masukkan logam. Cuma dalam eksperimen ni dah tak ada lime water macam tadi. Okey, apa kaedah yang kamu kena guna untuk uji gas hidrogen tu? Okey, Nabil. Kayu api menyala, cikgu. Okey, right. Terima kasih. Sila duduk. Right. Kita akan guna kayu uji menyala, bukan kayu api menyala, kayu uji menyala. Okey. Right. Jadi sekarang ni semua orang bergerak dalam kumpulan dan boleh mulakan eksperimen sekarang. Okey? pop dah tu. Bunyi pop berjaya. Eksperimen yang lagi satu, tindak balas antara logam karbonat dengan asid
menghasilkan gas karbon dioksida. Ternyata dalam tindak balas asid menghasilkan gas yang berbeza mengikut jenis-jenis bahan yang bertindak balas dengan asid, sama ada logam maupun logam karbonat. Dari situ kita boleh betulkan sebarang misconception yang ada di kalangan pelajar. Jadi kaedah eksperimen ini yang saya gunakan dalam teori konstruktivisme ini sebagai medium, sebagai kaedah untuk mengesahkan pemahaman pelajar lah, sama ada dia on the right track ataupun tidak. Okey, macam mana dengan eksperimen tadi? Kamu enjoy tak buat eksperimen tadi? Enjoy. Okey, Maisara, apa yang kamu dapat hasil daripada eksperimen tu? Pemerhatian yang kamu lihat tu? Bunyi pop terhasil, cikgu, dan magnesium terlarut. Okey, right. Terima kasih. Kumpulan lain ada dapat pemerhatian yang sama? Tak dapat. Okey. Rabiatul, kenapa tak dapat? Tidak cikgu, sebab sewaktu Amin membuka tangannya yang menutupi permukaan mulut test tube, gas tu terbebas. Jadi sebelum sempat meletakkan kayu uji menyala, gas tu terbebas dan tidak menghasilkan bunyi pop. Okey, right. Terima kasih. Right. Kadang-kadang bila kamu buat eksperimen, okey, mungkin gas kamu tu terbebas dengan kadar yang sangat cepat. Okey, jadi sebelum kamu letak kayu uji menyala tu, gas tu dah habis. Sebab tu tak dengar bunyi pop. Gas tu terhasil sebenarnya. Bukti gas terhasil bila kamu tengok ada effervescent. Apa itu effervescent? Pembuakan. Okey? Kalau kamu perasan, ada macam metal melarut. Kan ada bubbles. Okey, ada gelembung udara. Itu menunjukkan ada gas terbebas. Right? Okey, kita nak buat sedikit aktiviti. Right? Dalam kumpulan kamu sekarang, okey, 3 orang daripadanya mesti bergerak ke kumpulan lain. Apa yang kamu perlu buat dekat kumpulan lain? Dapatkan soalan dari kumpulan tersebut dan bincang sesama ahli baru tu. Kita panggil ahli angkat. Faham? Selepas 1 minit ataupun selepas cikgu kata bergerak ke kumpulan induk, kamu pun balik kepada kumpulan induk kamu dan explain dekat kawan-kawan kamu macam mana nak selesaikan masalah yang kamu dapat tadi tu. Okey, faham ke? Jadi objektif kita untuk aktiviti ni nak menggalakkan kamu bagaimana membina keyakinan diri apabila kita bercakap di kalangan kawan-kawan kamu. Kamu bila bercakap dengan kawan-kawan, bersembang lain tau. Ni kita nak ajar dia. Macam mana cikgu ajar kamu, sekarang cikgu nak kamu ajar pula kawan kamu. Okey? Right. Jadi kamu kena ada sifat bantu-membantu. Alright? Jadi kita mulakan sekarang. Okey? 1 minit dari sekarang. Bergerak. Sila buka envelope dekat kumpulan masing-masing. Cikgu nak kamu berbincang sesama ahli kumpulan. Okey, macam mana nak selesaikan masalah ataupun soalan yang kamu dapat tu. Sekarang, cikgu nak kamu balik ke kumpulan asal kamu dan bentangkan hasil dapatan kamu. Okey, apa yang kamu dah bincang tadi, sila bentangkan kepada ahli-ahli kumpulan yang lain. Okey, bergerak sekarang. Alright. Sekarang bincang dengan ahli yang lain. Okey. Apa yang kamu dapat tadi? Maksudnya setiap kumpulan mesti dapat 4 soalan yang berbeza sekarang. Okey, dan ajar ahli-ahli yang lain.
Okey, macam mana dengan perbincangan tadi? Okey, berjalan lancar? Alright, sekarang ni cikgu nak volunteer. Siapa sudi tulis kat depan jawapan bagi soalan pertama. Well done. Bagi tepukan dekat kawan kamu. Okey, terima kasih. Right, kamu boleh balik ke tempat kamu. Okey, bagi tepukan lagi sekali dekat ini tu. Jadi pelajar, adakah kamu bersetuju dengan jawapan yang diberikan oleh Amirul? Setuju. Okey, right. Okey, soalan kedua. Siapa yang volunteer? Okey, Hadi. Dipersilakan. Beri tepukan kepada Hadi. Okey, terima kasih Hadi. Okey, bagi tepukan dekat Hadi. Okey, adakah kamu bersetuju dengan jawapan Hadi? Setuju. Okey, right. Soalan ketiga. Cikgu, Hadi terlupa letak simbol tambah. Hadi ada buat kesilapan teknikal sedikit. Okey. Right. Okey. Untuk soalan ketiga. Okey, Amin. Dipersilakan beri tepukan untuk Amin. Okey, pelajar, adakah kamu setuju dengan jawapan Amin? Setuju. Okey, right. Terima kasih Amin. Okey, beri tepukan kepada Amin lagi sekali. Okey. Right, soalan terakhir. Siapa yang rela nak jawab? Okey, saya perlukan seorang volunteer. Okey, Syarmani, dipersilakan beri tepukan dekat Syarmani. Okey, adakah kamu setuju dengan jawapan Syarmani? Setuju. Okey, right. Very good. Okey, bagi tepukan yang gemuruh untuk keempat-empat kawan kamu tadi. Terima kasih. Ada sebarang pertanyaan? Okey, adakah kamu sudah boleh kuasai menulis persamaan tindak balas antara asid dengan logam? Okey, right. Jadi pelajar, apa kesimpulan yang kita boleh buat pada aktiviti hari ini? Saya, cikgu. Ya, Dora. Asid bertindak balas dengan logam karbonat untuk menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Okey, baik. Bagus. Terima kasih. Right, ada kesimpulan lain? Saya, cikgu. Asid bertindak balas dengan logam menghasilkan garam dan gas hidrogen. Ya, tepat sekali. Beri tepukan kepada kawan-kawan kamu. Okey. Jadi, tamatlah sudah sesi kita pada hari ini. Untuk kerja rumah pada hari ini, okey, sila buat laporan eksperimen bagi eksperimen yang telah kamu jalankan pada hari ini. Ada berapa eksperimen yang kamu buat tadi? Dua. Okey, right. Dan hantar laporan tersebut pada cikgu minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih.